Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang telah mendapatkan video belajar grafik untuk desain t-shirt dan cenderahati. Okey, kali ini kita akan belajar cara untuk trace logo. Sebelum ni dah tengok video yang lain cara untuk desain logo. So kali ni kita akan belajar pula cara untuk trace logo. Okey, ini saya tunjukkan contoh biasanya macam logo sekolah. Kalau kita nak buat design pada t-shirt, pada baju atau juga cenderahati syarikat-syarikat ataupun contoh katakan sekolah, dia akan bagi dia punya logo. Kalau company biasa kadang dia ada logo, dia punya logo master. Okey. So kita boleh dapatkan, itu tak ada masalah. Tapi biasa macam sekolah-sekolah ni memang dia orang tak adalah logo master. So kalau kita nak project, kita nak job, kita kena memang berinisiatif tinggi lah. Okay. So logo-logo ni sama ada kita dapatkan daripada dia punya lencana sekolah, buku ke apa-apa yang barang printed daripada sekolah tu, untuk kita scan balik ataupun kita boleh cari dalam Google logo-logo tu. So kita kena kalau yang mana kita dapat daripada buku ke barang-barang printed tu, kita kena scan balik lah. Okey, contoh katakan logo sekolah. Okey, so logo-logo daripada internet ni, kalau yang you all dapatkan, dia dalam berbentuk gambar ataupun JPEG sebenarnya. So untuk kita pisahkan warna ni ataupun kita nak jadikan dia master warna, kita kena lukis mula, kita kena trace mula. Kita tak boleh guna pakai logo yang sedia ada. Okay. Ini maksudnya ini logo-logo yang cantik yang mana telah dibuat semula, dilukis semula sebenarnya. So kalau logo yang bukan lukis semula ni, saya akan tunjukkan contoh. Dia tak akan terang macam ni. Dia akan okey, contoh macam ni, nampak? Ini telah di scan. So bila kita scan, kita kena lukis mula. Okey, so ini antara teknik-teknik yang saya akan ajarlah pada you all. Ini memang masalah nombor satu kepada yang mana yang involve dalam bisnes untuk print t-shirt. Actually yang mana yang baru-baru lah. Kalau mungkin company lama-lama tu dia dah ada dia punya designer, dia dah tahu dah macam mana nak buat apa semua, nak solvekan problem ni. Tapi kalau macam you all yang baru-baru nak belajar ataupun nak involve dalam bisnes printing t-shirt ni, okey, sebenarnya apa juga you dapat logo dalam berbentuk JPEG. JPEG ni image yang tak boleh nak edit. Okey, maksudnya kalau you nak edit mungkin kena edit dalam Photoshop, tapi pun dia bukan master logo yang you kena buat. Sebab tu saya terangkan dalam proses cara membuat logo, design logo dalam video design logo tu, berkenaan logo ni. Okey, saya ulang balik. So ini you kena buat balik logo master. Ini adalah logo yang di scan macam ni, nampak pecah semua. Okey, alright, jom kita belajar teknik dia. Okey, so dekat sini pun nampak ini adalah logo scan. Okey, yang ini pun adalah logo scan, nampak ni logo lencana. Okey, kali ni saya cuba cara yang buat logo ni. Datuk Sulaiman. Okey, boleh. Kita ambil yang mudah dulu. Okey, kita ambil yang mudah dulu. Okey, so first, bila you all dapat logo daripada mana-mana company, okey, dalam berbentuk JPEG, kita kena lukis mula. Sama ada you kena scan. Okey, nak scan you kena ada scanner lah, ataupun you upah lah pergi mana-mana kedai printer ke apa lagi, kedai CC ke yang mana ada scanner tu, scan lah sebenarnya. Okey, kalau you nak ambil gambar daripada handphone ni, nanti kedudukan posisi itu pula macam, kalau boleh kalau you dapat buat rata, okey lah. Ambil gambar tu tegak, cantik. Tapi kadang tak sengit lah apa semua. Okey, so jom kita trace logo ni. Okay, first cara dia tadi adalah satu
dapatkan logo. 2, scan logo. Okay. Sambil saya explain tu, you all akan tengok apa tools yang saya gunakan, ya. Step-step dia. Saya tekan shift, saya tarik untuk besar sekata. Okay. So dapatkan logo, scan logo. Okay. Dah scan apa semua, you bawa masuk ke Illustrator. Okay. So untuk cara trace logo, first adalah place gambar, import gambar tu tadi, import logo yang dia ada scan tu tadi. Pergi dekat file, cara import. Cara import gambar. Saya besarkan. Sini pun cara boleh 20. Di file, place. Okay. Lagi file, place. Okay, so carilah, maksudnya kita simpan kat file tu. Okay, so dekat sini tips yang saya kena bagi awak adalah tentang manage your punya filing design tu. So buat betul-betul nama projek tu. Contoh katakan projek t-shirt sekolah, buat satu folder tu. Saya bagi contoh. T-shirt sekolah. Okay. Itu atas dia punya nama lah, ya. Contoh sebab maksudnya saya nak you all save betul-betul you all punya folder tu tadi. Okay. So cari file yang dah scan tu, katakan. Okay, cari contoh tadi kita nak scan logo ni. Okay, kita nak trace logo ni. Okay, nampak? Saya ulang balik cara paste je. Pergi file, place, cari file yang you all save dekat mana yang scan tu, and then buka file tu, place lah mana-mana logo tu. So place. So kalau dia terbesar ke kecil ke, ini saya scroll lah. Scroll, nampak ni kat sini, scroll atas bawah semua. So boleh kecilkan dia. So kecilkan, ingat sepanjang pembelajaran saya akan ajar ulang berkali-kali cara untuk kecilkan, besarkan gambar. Sebab inilah dia memang sepanjang kita buat design yang akan guna pakai cara kaedah-kaedah ni semua. Tak ada cara lain sebenarnya. Okay, nampak? Saya tekan shift. So yang ni saya dah explain dalam cara guna asas AI. Okay, alright. So lepaskan mouse dulu, baru lepas shift. Okay, so kita zoomkan dia. Okay, penting ini untuk centralizekan kedudukan. Ini A4 dalam asas AI yang saya ada explain. So ini dalam A4 document setup. Untuk kita nak letakkan posisi logo ni di tengah-tengah. Okay, pergi dekat align. Kalau tak ada, pergi dekat window A, align. Okay, alright. Saya akan keluar kat sini. Kat atas pun ada, dekat sini pun ada. Okay, so you boleh pilih, pergi dekat align tool ni, sama ada align selection ataupun artboard. Artboard ni adalah A4 ni punya paper lah kedudukan dia. Kalau align selection ni di antara objek dengan objek, kita kena select dua. Tapi kalau artboard ni kita tick, tak payah select dua. Dia memang nak duduk di tengah-tengah posisi dekat A4 tu lah. Okay, kita align artboard, and then nampak klik, dia tengah-tengah menegak, and then ini adalah vertical, melintang. Okay, so kita dah dapatkan gambar ni kat tengah-tengah. Okay, so kita nak trace, kita tak nak bagi dia bergerak yang belakang-belakang ni. Okay, so cara ni adalah lock dulu. Lock,
selection tool, selection control tool. Okey, nak jadi designer pro, saya ulang balik, jari jemari sebelah kiri yang atas keyboard tu kena jadi macam sotong lah sikit sebenarnya bukan apa, ini untuk nak mempercepatkan kita buat design. Okey, tak adalah maksudnya tekial satu, tapi untuk pemula tak apa, tapi saya nak ajar you all terus nanti biasakan jari you all tu Okey, control tu, so dia dah lock, nampak dah tak bergerak dah. Okey, you tengok atas dan bawah ni apa saya buat, klik Ctrl R, hilang, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Maksudnya adalah pembaris Kenapa keluarkan pembaris ni, saya akan tunjukkan. Okey, Ctrl R. Okey, unlock dulu sekejap Okey, Ctrl R, keluarkan pembaris ni. Sebab apa? Sekejap So saya nak first kali sebenarnya saya nak dapatkan bentuk kotak ni dulu. Kita nak tengok alignment, kita nak tengok centralize logo ni. Okey, inilah dia area dia logo ni. Okey, tak apa. Okey, kita dah dapat dia punya bentuk area, size area dia ni. Okey, lepas tu pembaris tadi yang dikeluarkan ni, di antara tengah-tengah pembaris ni, okey, nampak ni, kita boleh keluarkan satu guideline. Guideline ni untuk kita sebagai guide kita untuk nak lukis area ni lah tapi dia tak akan nampak bila kita printing. Okey, saya select dulu, klik ataupun select. Ingat saya pesan lagi, apa-apa pun pergi balik arrow hitam. Arrow hitam ni adalah jari kita sepanjang saya akan ajar buat design ni, inilah tools yang diguna pakai so you all kena ingat. Alright, so apa-apa pun lepas klik apa-apa je sebab kita tak terror lagi, bertenang sekejap. Okey, pergi ke arrow hitam. Alright, tengok apa kita nak buat lepas ni, apa nak buat lepas ni Kalau you all lepas klik ni, lepas tu klik yang lain-lain ni, nanti jangan macam saya cakap tadi lah, sorry to say, nanti cloud nanti garang. Okey, sebab tu itu yang banyaknya diorang pergi belajar dekat YouTube tu. Sebenarnya first touch tu diorang tak tahu apa. Okey, dalam YouTube tu dia tak ajar, yang dia ajar terus buat design. So memang jadi akan terkial-kial lah nanti Okey, so kita klik. Tadi saya cakap dah pembaris ni, saya akan nampak ni center ni, ataupun dekat sini saya akan letak guideline tu. Okey, alright. So nampak guideline. So guideline ni okey, saya klik lagi. Kita kena klik jadikan dia keluarkan dia punya apa tu, nampak pointer tu kan. Okey, so yang atas pun ada guideline kat. Kita boleh letak kat tengah-tengah sini, ataupun nampak tak ada satu pointer kat tengah-tengah tu. Okey, inilah punya garis pusat dia sebenarnya, XY kan. Masa kita belajar dulu X, garisan X, garisan Y Okey, so guideline ni sebenarnya kita boleh tarik berapa banyak pun. Okey, contoh, tak kisah sama ada serabut tak serabut je sebenarnya awal-awal mungkin perlu lah, tapi kalau maksudnya kalau nanti dah terror, nanti kan tak payah pun tak apa Okey, so katakan kalau saya tak select pun, saya tarik guideline ni. Okey, so kalau kita dah buat dah habis siapkan, kita tak nak tengok guideline ni, you boleh pergi check kat sini so guide ni nampak. Okey, untuk control guide tu tadi, sama ada you nak hide, you nak lock, lepas tu nak clear. Okey, you tick. Lepas tu kalau tak nak lock, tick, and then kita boleh delete je sebenarnya. Okey, contoh katakan saya select, saya boleh delete. Nampak? Okey, back terbalik. Kalau undo, control Z. Ini standard mana-mana lah kebanyakannya pun mana-mana software. Okey, so kita dah dapatkan dia punya guide. Kalau kita terlari pun, nanti kita akan masukkan balik lah dalam kita punya apa ni ni. Okey, ini saya lock dulu guide, lock. Okey, so dia tak akan ni lah tak akan terlari lah. Okey, so kita akan selesaikan masalah yang kebanyakannya orang yang mana designer yang involved dalam bisnes ni. Okey, ini saya alih-alihkan ni, maksudnya nak ke tepi ke, nak ke kanan ke, gunakan tekan space bar, akan keluar tangan penampar tu. Okey, you klik mouse ataupun gunakan dekat sini hand tool ni. Okey, alright, so jom kita buat melukis. Okey, first kita buat bulat. Okey, so cara nak buat logo bulat ada dalam cara buat logo
saya ada tunjukkan kaedah cara buat logo dalam cara design logo. Template design mana dia ni, template design. So okay, so dia kat sini saya ajar okay. So you boleh guna pakailah macam mana kaedah nak buat bulat. Yang ni dah create outline, yang ni dah create outline. Okay, untuk startingnya, untuk template buat untuk nak buat bulatan macam ni, apa-apa pun nampak, saya bagi contoh macam ni. So first ada kaedah dia so kena buat bulatan, maksudnya kita kena buat outline dulu. Okay, so nanti boleh refer dekat sini. Okay, so first kita terus buat bulat guna edit tool. Agak garisan kat sini, tengah kat sini. Okay, sama ada nak letakkan outline pun boleh nanti, guideline nanti. Okay, tekan shift tekan shift. Okay, so sekarang ni dia tak ada color, so kita kena colorkan dia dua-dua ni kosong. Sekarang ni untuk atas ni adalah color outline. Okay, pergi dekat outline. Okay, okay, kita kena cari yang warna yang kontras lah. Okay, ataupun warna biru ke, biru terang ke. Okay, nampak dia ni. Saya zoom. Nampak ini logo yang pecah. Maksudnya bukan logo master. Sekarang kita nak kena buat jadi master logo. Okay. Okay. Okay, settle satu bulatan, alihkan ke tepi. Tak nak alih pun boleh. Okay, so kita nak buat bulatan yang dalam pula. Okay, duplicate kan je. Nampak? Shadow duplicate, ulang balik. Klik. Tekan alternate. Dekat keyboard tu nampak ada double arrow keluar, klik mouse, selectkan dia, seretkan je. Okey. Lepas mouse dulu. Okey, so dah duplicate and then kita kecilkan dia. Tekan shift untuk kecilkan sekata. Okey. Dapat. Untuk nak samakan dia, ni ada align ingat selection tool ni untuk select dua-dua ni lah, antara objek lain dengan objek lain kita select dan kita centralizekan dia, alignkan dia. Okey, dia dah align Okey, so lepas tu sekarang ni kita colorkan warna merah di belakang. Kita boleh select je warna merah, nampak? Gunakan airdrop ni, ataupun sebenarnya janganlah pakai color ni Kalau you pakai color macam saya buat ni untuk temporary je, you akan jadi macam ingat nak detect warna, kena klik yang fill color tu. Okey, dia jadi pointer-pointer tu tak cantik. So memang merah kena merah solid lah, CMYK ni color code ni. So okey, 100% kan dia, so merah solid. Okey, so yang dalam ni ada kuning dengan biru. Kita apa, so kita colorkan lain dulu. Okey, kita colorkan lain dulu. Okey, so dah ada biru ni. Tengok biru apa dia pakai. Okey, 100. Kita julatkan dia 50. Okey, tak nak persen-persen semua, bagi sharp semua Okey, settle. Okey, lepas tu kita nak buat bintang. Ingat dalam asas belajar AI, kita ada belajar buat bintang kan. Okey, so kat sini ada saya 14 bintang ni kan. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, 14 bintang. Alright, 14 bintang. Okey, kita tengok apa yang kita buat. Okey, cara nak buat bintang, klik lama-lama. Kalau you all ada kotak ni, klik lama-lama akan keluar pilihan start tool Okey, 14. Kita tengok dulu apa keluar. Kalau kita tengok dia punya setting, radius ni 25, radius tu 50. Okey, cantik, lebih kurang. Kita colorkan outline dulu, tengok boleh tak. Okey, tak. Tekan shift untuk sepatakan dia. Okey, kalau susah nak nampak, kita boleh tukar warna jadikan warna lain. Tengok apa saya klik ni.
Sebenarnya logo ni boleh tarik besarkan pun tak apa janganlah kecil je sikit tu. Okey, nampak lebih kurang lah nampak dia cantik lah tu masuk tu. Okey, so kita boleh masukkan dekat sini warna merah ya. Okey, klik eyedrop ni, dia just detect warna merah dan dia ada warna hitam outline. Okey, letak outline warna hitam. Kalau besar sangat kita kecilkan dia jadi 0.5. Okey, centralizekan dia. Okey, so pergi tarik gunakan outline ni. Okay. So ada warna kuning dan juga warna biru dekat sini Saya control double titik control double titik dia akan hilang. Okey. So maksudnya kuning tu dia akan follow warna tu. Okey. So untuk dapatkan warna separuh ni pula kaedah dia, okey, kita duplicate ataupun kita duplicate kat sini lah So kita akan potong. Saya hilangkan sekejap control double titik untuk shortcut key dia. Okey, so kita akan potong separuh daripada ni separuh daripada bulatan dalam ni. Okey, so cara nak potong apa-apa objek pun kita nak potong. Okey, cara potong gunakan pathfinder. Okey, so katakan saya nak potong yang bawah, saya tutup yang kita nak tu. Okey, gunakan kotak bagi contoh. Okey, kalau kita nak potong yang atas, kita kena tutup yang atas lah. Kalau kita nak potong yang bawah, kita tutup yang bawah. Okey, saya bezakan warna klik, tukar warna dulu. Okey, so nak nampakkan beza dia tu. Okey, so kita kena select dia, gunakan pathfinder. Pathfinder ni adalah untuk potong, ada pelbagai-bagai. Kalau you all dua objek you klik, apa akan jadi? Kalau ada 3 objek, apa akan jadi? So you all nanti boleh test satu-satu untuk dapatkan apa dia punya function ni, pathfinder ni. Okay, so select, tengok apa saya buat maksudnya saya nak potong yang bahagian bawah, saya kena tutup yang bawah lah. Okay, so select dua-dua ni. Okay, lepas tu nampak tak ikon dia tu, sebelah ada, sebelah tak ada kan. Okay, okay, nampak. So kita klik masukkan balik, masukkan warna kuning, tapi kena tengok balik color code dia CMYK. Nampak dia pointer-pointer tu. So memang kita kena sharpkan lah Okay, so ada warna kuning, sekarang ada warna biru. Okay, naikkan dia ke atas, klik, arrange, bring to front. Okay. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia akan lurus, dia akan follow sengit dia punya kuning tu. Okay, so cara dia klik, kita tengok boleh tak. Okay, so sebenarnya dekat sini kita kena tambah pointer. Okay, kita kena tambah satu pointer kat sini. Klik, group selection, gunakan pen tool untuk tambah point, add anchor point. Okay, so kita tambah kat sini.
satu point. Okay, pergi balik dekat arrow putih. Okay, kita klik. Semuanya by pointer. Sorry, kita kena gunakan yang kuning. Okay. Betul lah. Okay. So by pointer, so kita tarik dia. Sorry. Okay. So saya ulang balik So sekarang ni garisan ni lurus. Okay. So sebab kita nak tarik area ni saja, bagi dia follow line yang sending ni. So kita kena tambah point kat sini. Okay. Kita tengok So pointer-pointer ni boleh ditambah dan di-delete. Okay. So nak tambah pointer, kita pergi dekat add. Kalau nak delete, tekan delete lah pointer-pointer tu. Macam ni kita nak tambah pointer sebab kita nak edit dia punya bentuk objek tu. Okay. So kita klik dekat mana pointer tu. Okay. Kita klik kat sini. Okay, dah. Back tu balik. Arrow putih ataupun bertenang sekejap. Klik mana-mana. Okay. So lepas tu baru kita continue. Okay. Klik ke pointer. Kita akan tarik. Okay. Tak boleh. Kita kena klik dulu pointer. Lepas tu baru kita tarik. Okay. So kalau salah tak apa, kita boleh undo. So saya nak letak pointer dia dekat sini. Kita okay. So saya dapat zoom in, zoom in dekat, zoom out jauh Okey, dapat dah satu ni. Okey, so sekarang ni dekat sini ada warna outline hitam. Okey, so outline hitam ni kita boleh duplicate. Okey, nampak. So nanti biasa bila dah lama guna, dah main lah teknik-teknik ni. Okey, so belah biru ni ada outline tak nampak, bila pun ada, so kita kena bring to front dia. Klik outline hitam tu. Okey, so klik outline hitam, right click, arrange, bring to front. Okey, so akan ada outline hitam. So sama ada single ataupun asing punya warna outline, ataupun kita nak terus buat outline macam ni, so kita boleh terus tambah outline lah. Yang ni warna merah solid, jadikan dia tambahkan warna outline. Untuk dekat stroke ni warna hitam, nampak so dah buat ada outline dah. Okey. So seterusnya kita nak tambah letakkan teks di dalam. Okey, so kita boleh copy, maksudnya tadi you ambil je template ni, Ctrl C, okey, Ctrl V. Nampak tak payah susah lah nak buat semula kan. Saya dah jadi bagikan template ni, letaklah katakan garisan lurus tu. Kalau tak nampak, buat je lah warna yang kita boleh nampak. Okey, so tarik dia. So maksudnya outline ni dia dah ada follow bentuk lah dalam ni kan, nampak. So just type je lah. Okay. Kita letak dekat kita punya ni. Ingat, kalau you all masa alihkan tu tak nampak, maksudnya dia macam ni dia dekat belakang. Okay, so sama ada klik ni bring to front, arrange, bring to front, ataupun klik yang depan ni, arrange, send to back. Okay, sebab itulah sebenarnya buat design ni nampak macam yalah, kisahlah designer yang dah belajar tu, dah buat semua kan, take time sebenarnya. Sebab tu kalau katakan design tu paling minimum pun sebenarnya RM30 tu, kalau kita buy per hour lah sebenarnya. Tapi designer kena pro lah, betul-betul lah. Janganlah setakat nak buat bintang macam ni pun 3 jam, problem lah macam tu. Maksudnya
Ketekan rate untuk kita letakkan harga kita untuk buat design setengah jam RM30, ya. Maksud kita tahu kita punya rate ni bukanlah maksudnya nak buat bulat ni je sampai setengah jam. Maksudnya kita step kita macam biasa, macam apa yang saya ajar ni. Okey, satu. Okey, saya boleh letakkan rate setengah jam RM30. Okey, ataupun kadang biasa paling minimum pun kita tak letak itu kita punya rating. Tapi maksudnya kalau kita nak charge buat logo ni mungkin paling murah lah katakan RM30 ke, tapi kalau okeynya biasanya dia orang tak RM60 lah untuk trade logo, RM50, RM60 macam tu lah. Okey, kalau logo simple tu RM30 lah, tapi kalau macam standard macam ni kita kena letak rating mungkin 1 jam. Okey, so kita kena charge dalam RM60 maksudnya macam tu. Okey, continue balik. So sekolah Tengku Budiriah. Okey, so tadi okey, copy je. Saya sudah buat template ni kan. Okey, so sekarang ni kita gunakan huruf T ni untuk type. Kita dah klik kat mana-mana, select Ctrl A. Okey, Ctrl A dia akan select macam Word lah. Okey, so kita type lah sekolah. Dia sepatutnya besar, tak apa. Saya type dulu sekolah Tengku ya. Okey, so untuk huruf besarkan dia Ctrl A. Dalam asas AI saya ada ajar dalam video tu, chain case, upper case. Okey, so besarkan dia. Tukarkan dia warna hitam. Okay, kita tengok font dia pakai font apa. Mungkin ini jarak sikit, kita jarakkan sikit lagi. Okay, ini rasanya font biasa lah. Biasa sekolah macam ni tak ada pun yang pelik-pelik font dia memang biasa punya yang guna, sama ada pakai MyRed ke Arial ke TENG. Tengok G dia okey, dia pakai MyRed dah ni. Sama ada dia semi bold ke bold, kita boleh check. Kita pakai bold lah. Contoh nampak sekolah Tengku Budiriah. Okey, so sekarang ni bawah ni pula arrow place. Okey, pun sama, ada template dia bawah ni. Ctrl C, Ctrl V. Okay, so sama, kita kena besarkan dia. Select Ctrl A, huruf besar arrow 188 list. Okay, so tekan bold, kita boleh besarkan lagi. Kalau tengok kat atas ni font apa-apa. Okay, nampak tak sebab kita dah masukkan dia sekarang ni, maksudnya ni layer di atas. So kalau kita nak klik, no problem. So sekarang ni kita mungkin alihkan dulu sikit. Okay, kita nak tengok 13 font. Okay, so kita masuk balik sebab yang ni berada di atas. So bila kita nak klik kat bawah ni susah sikit. Kita kena alihkan dulu. Kalau jadi macam tu 13 kita besarkan sikit. Okay, so bintang 5. Okay, bintang 5 sebenarnya kita nak lukis boleh pun pakai pen tool ataupun kita macam masa kita menggunakan tools tu 5. Okay, ataupun tadi gunakan ni, ataupun kita boleh buat manual ni, klik sekali and then klik je, gunakan mouse tu tadi, jangan lepas. Nampak, kita boleh pusingkan dia, besarkan ke. Okay, cekkan. Okay, klik alternate.
tekan shift, dia akan sekata. Okay, masa nak tolak tu tekan shift. Okay, so kalau rasa macam tak balance, kita boleh adjust lah. Gunakan kita tengok dia sama tak. Okay, sama. Tak sama kan, S dengan A tu. So kita boleh control double titik untuk hiddenkan dia. So kita boleh rotatekan dia, gunakan rotate tool. Okay, klik rotate tool, pointer dekat tengah betul. Okay, nampak? Kita boleh adjust sikit. Okay, okey. Saya tak nampak ni. Klik rotate. Baru nampak sikit. Nampak dia punya shadow tu, guideline sebagai untuk kita buat. Okey. Alright. So settle logo yang dalam. Okay. So kita boleh groupkan dia. Sama ada kalau kita nak besarkan sikit outline, kita besarkan lah. Untuk nak besarkan outline, you klik. Make sure kena klik outline yang berada di atas stroke ni. Stroke ni you klik. So besarkan pointer kat sini. Dia akan jadi besarkan sikit lah. Okay. Okay, settle. So kita nak buat pula dia punya daun padi ni. Okey, sama ada pilihan dia boleh buat. Sebenarnya konsep-konsep ni kita buat separuh je sebenarnya, tak perlu pun nak buat kiri dan kanan ni, sebab scene sebelah kiri ni sama So kita kena lukis dia punya bunga padi ni. Okey. Okey, untuk lukis sebenarnya gunakan pen tool. Gunakan pen tool untuk lukis. Lukis satu je tanya. Okey. So you boleh duplicate kan lepas tu. Memanglah sebab tu saya cakap kadang memerlukan sabarlah sikit je. Pintu. Okey. Masukkan warna lain dulu bagi nampakkan dia kontras, senang kita nak trace. Okey. Alihkan. Okey, so buat lagi satu. Gunakan pen tool sebab ni. Klik. Okey. Sambung, klik dekat sini pula start dia punya pointer. Okey. 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 Ini untuk melatih anda untuk membuat menggunakan outline. Okey. Okey. Saya masuk balik. Saya letakkan kita nak dia di atas. Okey, nampaklah kat sini macam ni. Okey, yang ni kita boleh alihkan bola dulu. Kita boleh lukis lagi.
okey. Baik. Arrange boleh tekan. Okey. Klik. Ke sana. So, kita boleh convertkan dia ke outline dulu Kau boleh juga. Maksudnya macam ni. Jadikan dia outline. Okey. Okey, sambung. Dia nak boleh follow outline pun boleh juga ngam-ngam Saya jadikan dia outline dulu. Okay. Masukkan balik. So ini make sure di atas arrange ini tekan. Terus sebelah cross kat sini. So dekat tengah pada. Okey, kita alihkan dulu. Okey.
bring to front. Okay, so yang ini macam ni. So yang ini berada di atas. Orange. Ini. Okay, yang ini berada di kalau tebal kita pakai 0.5 ya, dia punya outline. Okey. Pergi eyedrop, kita boleh duplicatekan color dia, nampak? So kita kena naikkan dia ke atas, yang ni pun ke atas. Naikkan dulu sebab kita nak detect dia punya ni semuanya berada di atas. Sama ada kita nak terus klik ataupun kita nak main by pointer. Nampak macam ni, saya klik, lepas tu saya kena klik dekat, kena klik dulu ataupun tak nak klik. Okey, pun boleh. Yang mana yang kita boleh control lah. Ada part kita kena klik, ada part kita tak perlu klik. Okey, contoh. Okey, sebelah ni pula. Okey, buat lari dulu. Okey. Klik, jangan lepas mouse. Dah dapat lengkungan baru lepas. Okey, klik lagi sekali. Klik pula kat pointer depan tu, nampak? Kalau nak melengkung jangan lepas mouse kita boleh adjust ke atas ke bawah apa semua dia punya handle ya. Handle pointer tu. Okey. Okey, yang bawah ni pula lagi. Masukkan balik. Dia pula boleh masuk balik. Okay. Oh, sini belum lagi. Kita terus ke bawah ni sebab yang atas ni dah tutup Yang mana tak tutup je kita kena jaga dia punya shape tu. Okay, so yang ni bring to front. Orange. So yang ni pun bring to front. Orange. Okay. So
So alihkan dulu sebab kita nak lukis yang ini. Ini bawah dia. Kita masuk balik, bring to front. Okey, sikit lagi. Okey, kita alihkan balik. Nanti kita masuk balik. Okey. Selama ni yang mana yang you all upah designer tu, okey, and dia rasa macam lambat ke apa ke, yang you all menyongok tu, okey, kesian kat dia. Nampak? Nak buat ni ha. Okay, so atas ni pula kali satu. Klik. Okay, kalau ini masa nak train susah nak nampak sebab ada fill, jadikan outline pun boleh sebagai guide. Okay, pangkah dulu. Biarkan dia warna apa yang mudah kita nampak terang. Okay, guna pink ke. Okay, senang gitu untuk kita melukis tu maksudnya. Okey, kita lukis satu. Dan lepas saya klik pointer ni, sama ada you nak terus klik dekat sini ataupun klik balik dekat pointer ni pun boleh. Tengok keadaan Okey. Macam ni saya tak klik kat sini, saya terus pergi kat sini nak nampakkan curve tu tadi. Okay. Settle kita punya bunga ni, bunga padi. Betul ke? So berjaya akhirnya. So dia warna hijau. Kita detect warna hijau apa. Okay, sejulatkan dia 30, 40. Okay. Oops. So ni berapa? 30. So yang ni pun katakan 30 juga lah. Cantik lah 130, 130. Okay. Okay, so sekarang ni kita select semua ni. Jadikan dia warna hijau dia ni. Allah. Sorry, kita kena lock dulu. Lock. Buat sikit-sikit. Saya masukkan warna hitam ni dulu 0.5. ok, so dia dapatkan satu master color ni, outline dengan fill dia. Tekan ok, select, pergi airdrop. Dia terus yang ada lain tu, dia akan detect select, pergi airdrop, detect. Kita dah buat color master ni. Airdrop. Tak payah lagi nak color satu-satu. Klik satu, saya tekan shift, tiga-tiga dah select, pergi airdrop.
detect. Okay, alright, settle. Select, sebab kita semua dah lock tadi. Tak cari, saya delete, tengok hilang semua kan. Okay. Okay. Okay, so lupa saya. Sebelum saya alihkan balik, kita apa ini boleh drop lock dulu. Saya lock, saya select, groupkan dia. Kita kena groupkan dia. Sekarang ni kalau tidak, kalau kita nak alihkan, nampak satu-satu so kita select semua, right click, lama terkena juga bintang ni. Okay, lock dulu, control tu. Okay. Nampak maksudnya dia dah semula tu, so kita groupkan dia, kita right click, groupkan dia, ataupun dekat objek group. Okay, control G, shortcut key nya. Okay, so kita nak alih senang lah, maksudnya nampak dia dah groupkan. Tapi kalau kita nak pecahkan balik nanti, ungroupkan je lah. Kalau kita nak tukarkan color satu warna ni, kita objek-objek ni, tak kisahlah apa-apa objek, ini contoh objek lah. So you boleh klik gunakan arrow putih ni tanpa, kalau sebab kita dah group semua, kalau kita gunakan arrow hitam, dia akan pilih semua. So sekarang ni kita nak pilih yang kita dah group tu tadi, detail. Sebab tu gunakan selection, direction, selection tu ni yang detail. Okay. Contoh gunakan arrow hitam putih ni, klik. Okay, nampak? Okay. So undo balik, Ctrl Z. Okay. Okay, kita dah buat sebelah. Takkanlah nak buat lagi sebelah kan? Konsep komputer tools ni, apa-apa pun kita akan cuba dipundahkan. Maksudnya kita buat satu, kita boleh copy, buat satu kita boleh duplicate, buat satu kita boleh reflect kan dia, buat satu master tadi. Okay. Okay, klik, duplicate dulu, copy dulu, and then ingat tak reflect tu? Okay, dalam buku pun ada, masa yang asas tu pun ada ajar. Okay, sudah klik reflect, ni dia punya pointer. So seret je mouse, klik mouse, seret je, tekan shift bagi sekata. Nampak? Kalau tak tekan shift dia akan lari. So kalau tekan shift dia akan masuk position. Lepas mouse dulu Okay. Okay, so kita rapatkan dia, tengok guard line dia, maksudnya macam ni dia punya posisi dia dekat ujung kat sini. Okay, kita rapatkan. Right, ataupun guard line dia hampir dekat dengan pucuk-pucuk bulatan. Okay. Okay. So kita select, maksudnya untuk nak select dua-dua ni, klik satu, tekan shift, klik yang lain punya image tu. Okay. So right click, groupkan dia. Kalau tak ada, pergi dekat objek Ctrl G Okay, nampak? So dia dah group. Tengok, delete, dua-dua hilang. Kita boleh alihkan dua-dua ni. So kita senang, kita centralizekan balik. Okay, saya alihkan dulu. Ini logo kita dah lock, unlock balik unlock all. So dengan sini pun lock, dah unlock. Okay, select dulu balik, groupkan dia. Group. Okay, masuk balik. Okay, select, alignkan dia, elok balik. Align selection tool tadi, maksudnya di antara objek dengan objek lah. Nampak dia, so decentralizekan dah. Okay, settle yang atas logo. Adalah lebih kurang saya rasa dalam 1 hour kot Okay, yang macam ni simple je sebenarnya So you buat dulu kotak. Okay. Jadikan dia outline pangkah fill, jadikan dia outline. Kalau nak mudah, nak buat yang warna terang lah, bagi nampak beza sikit. Klik.
You nak stop sampai tengah pun boleh, and then continue. Okay. Kita buat keluarkan, tengok. Okay, so sebelah ni. Okay. Okay. Balik. Okay. Sini. Sudah ada outline hitam Klik. Masukkan outline hitam Ini berada di atas. Okey, klik, right click, arrange, bring to front. Okey. Saya tengok sama tak. Okey. Selection. Okay. Alright. So untuk nak buatkan lock dulu Roti. Okey, buatkan outline. Apa-apa yang kita nak masukkan jenis huruf tu, font tu ikut bentuk yang kita nak. Asasnya adalah kita kena buat outline tu tadi. Okey, sampai sini katakan. Okey. So kita boleh type ilmu asas hidup. Okay, untuk type dia, kita dah klik outline ni, kita klik outline and then pergi dekat T ni, tekan yang nombor 3 ni, type on path tool. Okay, klik and then klik dekat pointer. So kita boleh type ilmu asas hidup. Okay, Ctrl A ataupun select, macam buat je. So ini sebab dia align left, so centralizekan dia. Okay, align right, align center. So kita boleh besarkan. Kalau you over besar, nampak dia akan hilang. Okay, so kecilkan sikit kalau hilang Okay. So kalau macam ni dia sini pun dia pun lukis mula pun tak berapa ni sebenarnya tak cantik Okay. So kalau katakan tak nak bold, buat regular lah. Semi bold. Okay, kena kecilkan sikit. Okay, so okay, siap kita punya logo.
Group jangan lupa. Lepas part by part ni, ketekan yang bawah ni group satu, yang dalam ni group satu, yang bunga ni satu group. Kena buat macam tu. Okay, so centralizekan dia, align. Okay, then tara, setengah jam, 1 jam, lebih kurang lah, hampir within macam tu lah. Okay, so untuk siapkan logo ni RM30. Anda dapatkan CD semua ni RM50. Berbaloi ke tak berbaloi? Okay, sangat-sangatlah berbaloi sebenarnya. So insyaAllah ilmu ni boleh dipraktikkan sepanjang hayat lah sebenarnya. So dari sini you boleh upgrade lah skill. So cara untuk nak upgrade nya memang tak ada cara lah, memang banyakkan buat latihan lah. Okay, so bila dapat pelbagai job, anggap tu challenging lah. Jangan merungut pula sebenarnya. Okay. Okay, so saya keluarkan balik guideline tu tadi. Nampak banyak guideline tadi kan. Okay, so kita boleh clearkan. Bila dah siap, kita boleh clearkan agak ni ni. Lock guide, unlock, untickkan dia, and then kita boleh delete. Select je, delete, select satu, delete ataupun select semua, delete. Okay, so kita punya logo customer kita dah siap. So customer kita ni tengok sekolah. Okay, sekolah ni tak apa, dia bajet mungkin ada sikit besar ke, kita pecah lah RM60. Takkanlah standardize kat maksudnya kalau you dah pro, dah terror nanti kalau nak test yang mana nak test, tak payahlah charge yang mahal. Okay, sebab you nak test saja you punya skill you all tu tadi kan. Okay. Okay, so kejap saya nak explain lagi. Okay, ini logo yang dah di scan, yang dia buat masuk. Ingat tadi dah group, select lagi semua ni, groupkan lagi, right click group. Okay, so bila kita alihkan, nampak nak campakkan mana pun ni, so kita groupkan ni. Okay, saya letakkan tengah-tengah ni. Ini ada logo scan Okay, so bila dah buat logo ini, jangan lupa save file, save. Dah penat-penat, maksudnya masa step by step tadi pun you buat sikit je, yang mana susah tu lepas buat je siap save, lepas buat je siap save. Buat nanti sekarang you punya komputer breakdown lah, shutdown lah. Okay, langsung kita ni jadi down dia ni alamak, penat-penat dah buat, nak kena buat semula, stress. Okay, so satu logo yang scan, so you ada trace ada pelbagai kaedah. Okay, so lepas you all dah buat master, ini master artwork, master logo. Okay, you duplicate semua-semua ni tadi. Okay, duplicate sama ada Ctrl V, copy paste lah. Okay, undo balik, undo kalau salah you nak back to balik ke belakang, Ctrl Z. Okay, lagi satu cara, klik aja. Ini sama-sama buat masuk InDesigner Pro lah. You klik, tekan alternate, ibu jari tu, masa seret mouse, tekan shift, dia akan scatter level lah, atas bawah tu Okay, lepas mouse dulu. Okay, now you ada duplicate logo So logo ni, satu, yang you boleh edit text. Okay, kedua, kita jadikan dia master FA logo, memang tak boleh edit lagi dari punya text ni maksudnya. Okay, so pergi dekat type, ini untuk nak matikan font dalam asas AI, saya rasa saya ada ajar ni. Okay, video tu. Okay, create outline. Ada masa dekat AI tu untuk part belajar teks tu. Okay, saya akan ada touch belajar ni dalam buku pun ada create outline ni, apa fungsi dia. Okay, so create outline. Nampak tak beza dia? So totally memang tak boleh edit lagi tag kat sini. Okay, nak edit tag kat sini. Sini inilah yang jadi master. Yang inilah sama you nak bagi dekat supplier ke apa-apalah yang nak buat masuk untuk nak buat printing. Okay. Okay, so
bawah ni saya sorok sikit dulu. Okay. Cara trace logo. Okay. Stroke. Besarkan. Nampak saya guna teknik apa ni untuk letakkan kepala head arrow. Okay, so boleh kecilkan dia berapa persen so you boleh tell. Okay, so letak kat sini before, after. Saya bagi center sikit ya. Okey, siaplah untuk trace logo. Saya save dulu dekat bawah ni ada dia punya yang kita boleh edit text. Okay, so itu cara untuk trace logo yang cara yang mudah. Yang lain-lain tu you all boleh praktiskan so maksudnya you kena praktiskan, mahirkan untuk menggunakan pen tool tu tadi untuk trace Okay, so kita berjumpa lagi dalam cara logo trace yang lain. Alright, bye bye.